banyak perbincangan orang mengenai ciri-ciri ini, ciri-ciri Lailatul Qadar. Ada satu pandangan, dia kata kalau malam Lailatul Qadar, dia kata air akan berhenti mengalir, angin akan berhenti berhembus, pokok-pokok segala tumbang sujud kepada Allah, rebah ke bumi. Saya baca dalam tafsir Dr. Hamka, beliau menyatakan pernyataan ini yang disebut ciri-ciri tadi, ini adalah satu kenyataan yang tidak boleh dipertanggungjawabkan menurut ilmu agama. Sebab kita bimbang nanti, kita nak entai Lailatul Qadar, kita nak ibadah, buka tingkap dulu, katalah tengok pokok depan rumah, rebah sih. Menrebah baru kita nak ibadah. Mesti rebah, bukan Lailatul Qadar. Ini kita bimbang. So itu kata Dr. Hamka, ciri yang disebutkan tadi, ini andaian orang saja. Ini tidak ada landasan, tidak ada nas, tidak ada sandaran yang betul. Tidak boleh dipertanggungjawabkan. Itu bahasa yang dikemukakan oleh Dr. Hamka. Tidak boleh dipertanggungjawabkan ciri-ciri yang disebutkan tadi. So itu akhirnya ada ulama yang menyatakan kita nak mengintai Lailatul Qadar itu tanpa mengambil ciri tanda-tanda Lailatul Qadar. So akhirnya beliau menyatakan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu, tanda itu bukan berlaku kepada benda di luar diri, tapi tanda bahawa seseorang itu bertemu dengan Lailatul Qadar, tanda itu ada pada diri mereka sendiri. Pertama sekali, kalau semalam mereka dah bertemu dengan Lailatul Qadar, hari ini apa kesan Lailatul Qadar itu dalam hidupnya? Kesan pada akhlaknya. Bagaimana akhlak selepas dia ibadah semalam pada malam Lailatul Qadar? Kalau dijawapannya akhlaknya hari ini lebih baik, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Bagaimana dengan sifat-sifat mazmumah, sifat ujub, hasad dengkinya, riya, takabur, sum'ah dan sebagainya? Adakah sifat-sifat mazmumah ini telah terhapus dari dirinya? Kalau jawapannya iya, bermakna dia dah dapat Lailatul Qadar. Bagaimana yang disebut naluri yang peka terhadap kesusahan orang lain? Adakah dia semakin berkasih sayang dengan orang lain? Kalau jawapannya iya, berarti dia dah bertemu dengan Lailatul Qadar. Bagaimana semangat dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau semakin dia bertemu dengan Lailatul Qadar, dari sudut pecutan ibadah semakin hebat, bermakna dia dah dapat Lailatul Qadar. Tapi kata ulama, jika seseorang itu merasa dirinya dah bertemu dengan Lailatul Qadar semalam, sehingga dia merasa ibadah dah lebih, pahala dah banyak, menyebabkan selepas itu akan kendur ibadah kepada Allah, bermakna dia belum lagi berjaya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebab orang yang mendapat Lailatul Qadar itu cirinya dari sudut semangat untuk ibadah kepada Allah semakin bertambah. Ini ciri yang dikemukakan oleh ulama. Ciri itu ada pada diri Lailatul Qadar. Namun demikian, saya sempat membaca satu makalah itu tentang ini bukan kenyataan yang pasti, tetapi ini dikatakan bahawa Imam Al-Ghazali mengemukakan ini berdasar kepada pengalaman saja. Mungkin pengalaman beliau sendiri. Dia berkenaan dengan Lailatul Qadar. Saya nak berkongsi pada pagi ini. Ini boleh kita namakan dia petua mencari Lailatul Qadar. Ini mengikut pengalaman Al-Ghazali sendiri. Yang pertama, dilihat kepada jatuhnya hari mula-mula kita berpuasa. Kalau hari pertama kita berpuasa jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar dijangka berlaku, bukan pasti berlaku, dijangka berlaku pada malam 29 Ramadan.
Kalau permulaan berpuasa jatuh pada hari Isnin, malam Lailatul Qadar dijangka berlaku pada malam 21 Ramadan. Sekali lagi, dijangka, ya. Kalau jatuh pada hari Selasa atau Jumaat, Lailatul Qadar dijangka berlaku pada malam 27 Ramadan. Dan jika berlaku jatuh awal berpuasa pada hari Khamis, malam Lailatul Qadar dijangka berlaku pada malam 25 Ramadan. Dan kalau jatuh pada hari Sabtu, malam Lailatul Qadar dijangka berlaku pada malam 23 Ramadan. Ini yang disebut dijangka. Apapun kepada kita begini. Kalau di bulan Ramadan ini kita dah jaga betul-betul dari awal Ramadan sehingga ke penghujung Ramadan, lebih-lebih pada 10 yang akhir Ramadan ini, setiap malam kita jaga. Kita jaga, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti. Sudah pasti, tanpa mengira ciri tadi. Sudah pasti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Namun, bagaimana cara kita nak dapat Lailatul Qadar? Selain berdasar kepada beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Satu amalan yang dilakukan oleh Nabi, terutama sekali ketika menjelang 10 yang akhir Ramadan, yaitu amalan beriktikaf di masjid. Al-Baqarah